عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Talbisul Iblis pada muka surat 192 di bawah tajuk Generasi Pertama Sufi Mengaku berpedoman ataupun ajaran mereka itu sebenarnya berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini generasi pertama. Kita bagi mengajar dalam cara sufi ini, mereka disebut kenyataan-kenyataan itu. Sebabnya akan dipaparkan kali ini. Jadi hal ini sebenarnya kita dah baca dah sebahagiannya. Jadi kita sambung pada muka surat sebelah 193. Di bawah tadi yang sama lagi. Generasi pertama sufi mengaku mereka mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini dikemukakan contoh salah seorang tokoh besar, Al-Junaid Al-Baghdadi. Junaid Baghdadi. Apa dia kata? Dia kata ilmu kami bergantung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis, maknanya tidak memberi perhatian kepada Al-Quran dan juga hadis, serta tidak mendalami ilmu agama, ketahuilah bahawa mereka itu tidak boleh diikuti, tidak boleh dijadikan ikutan, tidak boleh. Ini kata Syekh Junaid. Syekh Junaid. Baik, yang ini tidak jadi masalah, memang ada pun kenyataan. Cuma kenyataan yang kedua tu setengah ulama kritik dia. Apa dia kata? Kata Junaid lagi, dia kata kami tidak menerima ilmu tasawuf dari katanya dan katanya. Maksudnya melalui sanad riwayat. Melalui sanad riwayat. Melainkan kami menerima ilmu tasawuf dari rasa lapar. Dari rasa lapar meninggalkan dunia. Yang zuhudlah maksudnya, tolak dunia, memutus segala kebiasaan dan keindahan hidup di dunia ini. Maknanya dia tidak ambil hidup dia itu banyak berbeza dengan hidup orang awam. Baik. Sebab kata tasawuf, dia kata Junaid Baghdadi, dia kata kerana tasawuf itu, perkataan tasawuf itu sendiri, dia berasal daripada perkataan Safa'ul Mu'amalah, daripada Safa'ul Mu'amalah, iaitu kejernihan interaksi, kejernihan muamalah. Jernih dengan siapa? Dengan Allah. Jadi tasawuf ini sebenarnya dia nak memutihkan, nak membersihkan, biar bersinar hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana asalnya iaitu meninggalkan dunia. Ini ulama kritik pada dia. Sebab apa? Sebab kita nak mendekatkan diri pada Allah, dia mesti kita berhubung rapat dengan manusia. Dalam istilah agama dia panggil hablum minallah wa hablum minallah. Jadi kalau kita nak naik tinggi dalam agama, nak dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, kita jaga dua hubungan, iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi nak jaga tu bagaimana nak jaga? Bentuk menjaga itu macam mana? Ini tidak dapat kita. Tidak ada pilihan bagi kita. Kita kena belajar cara Nabi. Sebab kita pandai sebut hablum minallah, hablum minallah, bukan Nabi aja. Bagaimana Nabi bentuk para sahabat dia sehingga mereka ni berjaya melakukan hubungan dengan Allah dengan terbaik dan juga melakukan hubungan dengan manusia dengan cara yang terbaik. Anak-anak semua mudah, supaya kita mudah faham. Dalam agama kita, bila kita bercakap tentang ubudiyah, proses mengabdikan diri pada Allah, ulama menetapkan bahawa ibadat di siang hari dia tidak sama dengan ibadat di malam hari. Ibadat di siang hari ini
Dia dalam bentuk kita melaksanakan kehidupan, bekerja, apa saja pekerjaan yang halal, itu kehidupan kita. Dan itu jadi ibadat. Waktu salat, kita salat berjemaah. Dan semasa bekerja itulah kita berzikir. Setiap kali nak buat satu bismillah, kemudian kita boleh berzikir. Bahkan bila kita bismillah, kita duduk naik di pejabat pula, sehari suatu berada di pejabat, duduk taik, masuk data dan sebagainya. Kayak kita memulakan dengan bismillah. Semua ulama kata kita boleh pahala setiap saat. Itu bentuk ibadat di siang. Adapun ibadat di malam hari, bangun 1/3 akhir malam. Itu sahabat semua buat. Sebab itulah bila ada berlaku ini tidak disebut sahabat nama. Setengah kata dia tabi'i di zaman Sayyidina Umar. Dia beribadat sejak siang hari ini seperti malam hari. Dia duduk beriktikaf di masjid. Dia tak pergi bekerja seperti orang lain. Tengah hari di waktu duha di masjid berzikir. Saya mau masuk, dia keluar pergi bekerja. Kamu beribadat dalam keadaan bekerja. Itu ibadat yang Nabi ajar kepada kita. Siang hari kita bekerja. Umat Islam dia mesti produktif. Kalau kamu tak tahu, aku kau mana aku. Mana Sayyidina Umar mengajar kita bahawa Islam ini dia adalah kehidupan. Adalah kehidupan itulah kita beribadat. Jadi bagaimana kita nak faham dengan betul tu? Kena lihat cara hidup Nabi dan cara hidup sahabat yang telah diperakui sebagai generasi terbaik umat ini. Kalau kita ikut orang lain sebagai idola kita, sebagai qudwah kita, dia akan berlaku kebincangan. Misalnya dalam kini, cuba bayangkan, pihak ulama kritik. Sebab dengannya ada kitab 1500 muka surat lebih. Mana ulama kritik kata-kata dia. Hak ada atas tu betul. Hak dia keluar. Cuba tengok apa dia kata. Kami ambil ilmu tasawuf bukan daripada kata dia dan kata dia. Ini isyarat, bukan ambil daripada hadis. Sebab hadis saja sahih diriwayatkan daripada orang ini. Orang ini diriwayatkan itu mana qala wa qala. Itu hadis. Dia kata dia lah, dia tak ambil sih. Ni pelik. Waktu ulama kritik berkebuk dia tu. Dan hak lain dia apa ni? Tetapi kami ambil tasawuf ini dari rasa lapar. Sebabnya kalau kita baca kitab tasawuf, melaparkan diri kadang-kadang setengah tu pengsan, itu biasa perbuatan obat. Kalau dia kaku waktu 3 butir pun. Apa tu? Sebab bila lapar hati kita jadi cerah, kita boleh nampak sesuatu yang orang lain tak nampak, macam-macam lah tanggap dia. Sebab kalau makan jadi sombak punya sombak di mana dia tak nampak, tak cerah jadi hati. Dia happy. Meninggalkan dunia. Kalau dia suruh dan kalau aku ada sebelum dia masih ada lagi. Bila isteri dia masuk sedap bola, dia cuba hari dia ditawar. Dia kata sedap-sedap di dunia. Nang dia apa ada lagi? Waktu tu kita kenal. Padahal dia ngaji tinggi, ngaji hadis, tapi dia silap kan. Masa dia ngaji dia terlibat dengan ajaran. Sebenarnya ajaran bagian tak ada masalah. Ukuran kita ni tepat atau tidak dengan sunnah. Kalau tak betul dengan sunnah kita tak ada. Dalam bab makan ini, Nabi suruh sahabat dia enam. Bila Nabi nyamuk sahabat dia, Nabi suruh sahabat dia enam. Sahabat kata aku makan punya ciri. Tuan ada terima pula dia punya. Nabi pun makan. Nabi puji masak ke. Nabi puji masak ke isteri dia sedap. Kalau tak sedap Nabi wajah kalau bubur goreng lebih sedikit lebih sedap. Makna Nabi nak sedap. Mana dunia ni perlu kita ambil dengan cara yang sunnah, dengan cara yang jangan tinggalkan. Tinggal dunia ni bukan perkataan daripada Rasul. Kena berhati-hati, kena berhati-hati. Sampai masih makan sudah terus. Kalau kita tengok pakaian dia, tak ada tahu. Bersih kan juga. Kalau kita minta tak pakai, padahal dia ada duit. Dia ambil dah. Sampai bini dia mengeluh lah. Bini dia sebut. Kita tahu awak macam kata awak lama dia nyala pada kita. Ada benda-benda begitu. Memutus segala kebiasaan dan keindahan hidup. Ini tidak ajaran Nabi kan. Tapi ada tidak kata sesat. Kalau untuk dia seorang dia. Tetapi kita nak bawa ini sebagai satu ajaran untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Dan kita nak galak masyarakat ini kesan dia adalah seorang yang jauh daripada sunnah kita. Misalnya kalau kita tengok dalam hadis bab makan minum, Nabi tidak larang, cuma jangan terlalu kenyang. Lepas tu dalam hadis lain Nabi kata janganlah seorang itu makan cukup makan minum dia sampai lupa pada jiran. Jiran nak tidur tak boleh lapar, dia nak tidur tak boleh kenyang.
Nabi kata siapa dia yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jar, dia kena muliakan tetamu dia. Atau Nabi sebut dalam riwayat man laisa minna, man lam yahtamma bi amri muslimin laisa minna. Orang yang tidak ambil berat, tidak ambil cana terhadap orang lain, tak seagama dengan dia, tu Nabi kata bukan pelanggar apa aku lagi. Nabi kata gitu. Jadi hadis itu saja pada kalau kita tengok bahawa kita mengambil, kita bermuamalah, mengambil tahu masyarakat ini, itu termasuk dalam amalan agama. Yang mana kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah saja, puasa, patut semaya hebat, tapi kita tidak pedulikan hubungan dengan manusia, itu tak sama juga. Misalnya dalam riwayat Bukhari ada sahabat cerita kepada Nabi, ada seorang perempuan sudah mengubah usul. Ingat ngomong cerita tu, perempuan dia hebatlah semaya mana sehingga dikagumi, lelaki pun kagum cara beribadat dia hebat. Cuma dia dengan jiran dia tak beres dengan jiran, menyakiti hati jiran. Dan perkara itu direport kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hiya min ahlina, itu contoh perempuan yang aku. Perangai lagu tu perempuan yang aku. Sebaliknya ada seorang sahabat perempuan yang lain, ibadat dia biasa-biasa saja, tidak hebat, orang tak kagum dengan ibadat dia. Cuma orang kagum sebab dia jaga hati jiran. Dengan jiran kalau sanggup memang dia jaga. Nabi kata hiya min ahli jannah, itulah ciri-ciri wanita syurga. Nabi sebut begitu. Jadi ayat ni, hadis ni mengikut ulama. Kalau dalam Al-Quran dia kata walaupun sebut kisah tu dengan perempuan, begitulah juga untuk lelaki. Oh, kena ingat benar riwayat ini. Sebab Allah kaitkan, Nabi kaitkan siapa yang beriman Allah dan Rasul, dia kena muliakan kita. Jangan menyakiti kita. Kita nak basuh kereta ke apa. Ni basuh kereta hari semua pergi masjid. Takut masjid. Kena fikir, kena buat sesuatu. Tak ada lihat. Sebab tu orang cerita pun, ya saja dia sebut tubuhan dia umumnya. Dia buat batal. Antara dia buat batal khusuku pula. Tak silih hati bila dia masuk kereta, dia panggil tu dia buat. Dia air tu dia masuk dalam tak sering mengalir di rumah dia. Apa tu? Dia kata ni ajar Islam sebenarnya. Anak pernah duduk rumah parent, nyok pewa dia dapur, kat dapur dia kita dekat mana. Tak pernah buka tutup. Guna sakti, guna tutup 5 bulan, apa mampu sunyi. Kalau dia dah apa 3 bulan kita pindah. Setengah orang kalau kita ya, ada kata tak sampai dia, bukan kata masalah tai ayah dia masuk muhawir. Tapi jadi pada kita sebut dekat dia nama lain, jadi kita pun tak berani, kita takut jadi perbalahan. Benda-benda lagu ni hanya berlaku. Dia bukan kesalahan kecil. Ni kalau kesalahan dia mesti melalui taubat yang khusus, tak ada dengan sedekah, tak ada dengan zikir, tak ingin ada dosa. Sebab apa? Sebab ini termasuk dosa besar. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Jelas Nabi kata siapa dia beriman kepada Allah dan Rasul, memang dia beriman. Maknanya hak beriman sebenar, iman dia subur, iman dia bersuka dengan hati dia, mesti dia muliakan jiran. Kalau dia tidak muliakan jiran, walaupun dia beriman, iman dia itu tidak mantap, iman dia itu tidak subur. Itu maksud. Jadi maknanya salah satu faktor kalau kita nak memperkukuhkan keimanan kita nak suburkan keimanan kita, selain pada kita baca Quran, selain pada kita sembahyang, kita kena jaga orang yang berada di sekitar kita. Jangan menyakiti mereka. Kita kena muliakan mereka. Bahkan dalam riwayat lain, katakanlah kamu tak boleh buat baik pada orang. Jangan buat jahat pada orang. Kita tak boleh buat baik pada orang. Biarlah lemah sana sehingga tak boleh buat baik. Jangan buat jahat pada orang. Jangan aniaya orang. Jangan buat sesuatu menyebabkan orang kasar. Tak boleh buat baik apa, tapi jangan buat sesuatu yang orang sakit hati. Tak apa tu selalu. Sekurang-kurang lepas fardu ain. Tak apa. Jadi kena berhati-hati. Baik, seterusnya cuba tengok. Jadi orang ni dikritik hebat. Jadi dia sebut lagi, hujung lagi marah. Dia kata makna asal tasawuf itu meninggalkan dunia. Kepala tu dia meninggalkan dunia. Dan tak pernah jumpa mati dah. Anak kenal. Dan tak pernah juga berguru dia dekat wajah dia. Sebab orang kata ada dia pernah duduk dalam hutan tak keluar 5 tahun. Anak-anak murid hantar makan dia tidak ada. Dia tak sejuk pun apa. Dia nak fokus munajat kepada Allah 5 tahun. Ini kepala dia.
Bila dia sakit dia mari dia tidak deklan, tetapi sakit dia mari buat rawatan di hospital pakar Kelantan kita dia dekat dengan bukan. Tahu dia dekat dengan ni hotel Dana. KBT lah. Anak tahu sebab guru kita tadi kata guru kita mari buat sini sakit. Oh kata apa tak bawa ada hutan. Duduk ada hutan dia makan. Sakit je pada tu juga atau benar. Dia gini yang mudah. Ni kita ni ada sebut tasawuf agama kita. Sebelum Nabi terima Iqra, Nabi duduk di Gua Hira. Tidak gitu. Bila terima Iqra wahyu lepas terima ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadhil. Nabi tidak duduk. Nabi tak kira dalam Gua Hira. Bahkan selepas Nabi beriktikaf di masjid, apa maksud? Maknanya Nabi mengajar kita cara hidup ni dia ada cara dia. Cara hidup agama ni ada cara. Cara dia macam mana? Dia kena ikut spirit dia Nabi buat. Sebab Nabi buat itulah model yang Allah kehendaki. Kalau kita buat lain daripada hak Nabi, anak tak berani nak jamin dia akan sama. Serah pada Allah. Itu kita kait dengan bahasa yang umum. Baik. Sebab itu di sini anak buat catatan. Jadi bila ulama mengukirkan pandangan Junaid ini, maka ulama kita akan sebut dia kata Islam tidak pernah memerintahkan penganutnya akan berlapar. Lapar lah ini berlapar, sengaja berlapar, sengaja lapar. Tapi yang disuruh oleh sunnah adalah mengawal makan dan minum. Puasa itu salah satu program untuk kawal makan dan minum. Selain daripada puasa setahun sebulan, dalam setahun kali sebulan, dia ada pula membuat istiqamah. Tujuan apa? Nak suruh kawal makan. Itu cara agama. Dia tidak suruh kata berlapar kita. Kalau berlapar tak boleh pada, berpuasa boleh pada. Berpuasa boleh pada. Abu Husain An-Nuri berkata kepada salah seorang muridnya. Abu Husain An-Nuri berkata, ni anak tak sempat nak rujuk. Dia ada bayi data dia. Lebih mudah dia tak bayi data dia. Kalau tak sedang lagi kita tahai dari internet ya. Kau Melayu tu, kalau ke Arab tulis nama Abdul Husain Abu Husain An-Nuri, dia akan keluar bayi data dia. Dengan setiap rujuk kita boleh bahagiannya dia ada rujuk. Abu Husain An-Nuri berkata kepada salah seorang muridnya, dia kata siapa sahaja yang kamu lihat pernah mengakui adanya suatu kondisi bersama Allah Azza wa Jalla yang yang mana ketika dalam kondisi itu dia sanggup keluar dari batasan ilmu syariat, maka janganlah kamu dekati orang itu. Ini bahasa Indonesia. Kalau tengok Arab dia mudah. Ini maksudnya. Mana kalau kamu tengok orang itu dia dakwa dia sudah beribadat kepada Allah, mana dia sudah beribadat kepada Allah, tetapi perbuatan itu bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan syariat, kamu jangan dekati orang itu. Bunyi hebat dia gini. Hebatlah sehingga dia anggap sebagai wali. Bila kita tengok bercanggah dengan sunnah Nabi, jangan dekati orang itu. Sebab sunnah Nabi, syariat, akhlak, ilmu agama, akidah, semuanya dia mesti terpakai untuk semua orang. Tak ada orang-orang khusus sehingga syariat tidak boleh digunakan kepada dia. Tak ada. Kalau ada apa memang ada tak apa gitu pun. Dari internet pada lagi internet. Orang Kelantan kita juga. Waktu ada sendiri. Ada dengar sendiri. Dia kata kalau kita tengok wali Allah melakukan sesuatu yang bercanggah dengan syariat, kita tidak boleh hukum dia. Sebab dia ni berada di ruangan yang atas daripada syariat. Parut dia ni. Kita ini pada parut. Dia buat mari contoh. Contohnya ada seorang guru dia disebut nama kamu. Guru tarikat. Dia pergi ziarah kubur Nabi SAW. Tak tahulah cerita ni bila. Sebab dia boleh hala tangan dia dalam tanah kubur. Kalau dah tak nampak kubur Nabi. Cerita zaman dulu. Pengasah tarikat dia. Jadi bila dia pergi tu, tiba-tiba ramah lah pergi anak pergi ramah. Sampai dia kata hadis tu mutawatir. Bukan hadis pun mengaruh maksudnya. Bukan hadis tu. Dia kata dekat mutawatir dia sebut. Tiba-tiba tu guru dia hala tangan. Masuk tangan sekarang. Dia buat gini dalam video tu dia buat gini. Masuk setakat ni juga. Masuk dalam tanah kubur Nabi. Sekat ni tangan. Anak murid pelik lagu tengok. Pakat dia lah. Sebab tu dia kata mutawatir. Lepas tu anak murid dia tanya, apa tu guru hala tangan masuk dalam tanah kubur Nabi. Dia kata sebab Nabi hala tangan nak sadar dia. Masalah orang tu tak nampak dia seorang.
tak haji kan. Semua pun dia sorang nampak. Waktu tak tahan. Kalau anak, kalau orang buat video, kalau tahu anak. Kalau nak anak tu bertangguh dulu, tengok cek dia ada pukul orang kata. No. Agama Islam ni tidak jadi begitu. Agama Islam yang Nabi ajar kita jadi realiti. Tak ada benda-benda. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi kita berat, puluh kaki. Sahabat Nabi kalau kita baca dalam sejarah. Anak punya juga kita baca. Tengoklah. Sahabat-sahabat Nabi kok cedera, lumpuh sampai mati. Kita berat sesabilah. Tak sebab seorang. Tak ada seorang sebab Nabi pun lupa. Nabi pun kena juga. Dia punya senjata yang kafir. Gepuk. Sepih gigi kata Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar. Tak ada tu, pelik-pelik. Tak pernah kita jumpa bila nak pergi Nabi buat mari, jeluk besar, Nabi jampi air tu. No, Nabi baca ayat, Nabi jampi, pakai minum air jadi tuan. Tak ada. Hak Nabi suruh je dia. Allah Samad. Tuhan tempat kita bergantung, bukan pada aku, bukan pada. Mungkin pun ini kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sahabat Nabi dalam kitab Syiah tersebut. Nahjul Balagha kita. Dia kata sahabat Muhammad ni malah nak perang. Bukan malah dia bukti. Dia malah tak boleh perang bergelak. Kenapa? Engkau tempat perang dia tidak pasal aku semua tepi jalan ni. Waktu tu tempat rumah yang besar ni. Gelak lemah. Bila mana bukti? Malah yang rupanya. Dari kitab Syiah disebut dia kata sahabat-sahabat Nabi kita dapat maklumat malah bila dia bukti perang dah malah tak tidur duduk berzikir. Duduk tahajud. Tapi malah tubuh dia kuat. Tubuh dia kuat. Baik, tak apa lah. Jadi waktu tu kena faham. Anak sebut ni bukan apa sebab ni tokoh besar ni juga ni. Bukan kecil ni. Syekh Yunus ni bukan tokoh kecil, tokoh besar ni. Setengah orang kata dia bagaikan gunung dalam tasawuf. Nak tokoh dia tu kena gunung juga. Nah, sebab tu kita jadi Ibnu Jauzi tokoh juga. Ibnu Jauzi dalam yang kitab khusus pula berkait dengan tazkiyatun nafs. Baik tak apa cuba kita ikut. Maruk dia kata. Jadi tak boleh ikut ni. Jadi Syekh Abu Husain An-Nuri kata kalau kamu tengok seseorang mana bila dia berzikir kepada Allah, bila dia kata dia sedang beribadat tiba-tiba bercanda. Ada tak boleh tengok sendiri nanti sebut ni contoh. Biar kita faham dalam masyarakat kita. Hak tu ada sebut saya hak kata dalam 5 tahun ni kalau tak ada. Ada dalam video dalam internet pun ada. Masa dia zikir dia panggil majlis zikir dia. Dia ada dalam majlis pakai putih dah. Dalam satu musalla ni daripada kayu. Di sebuah negeri di Malaysia ada sebuah negeri mana. Bila dia berzikir dia ada dia. Dia satu akhir dia sebuah dia satu. Dia masuk dia dua puas. Dia ada dia. Bukan automatik dia automatik kalau ada kepentingan ada bagian ni. Mula-mula dah biasa. Masuk dia dua kuat. Masuk dia tu cabut pi. Cabut pi. Masuk dia mana caca. Pasal nak tahu dia apa, dia pasti dia dalam video tu dia bukan dia macam dia. Lepas tu suara dia mula bunyi lagu lain. Bukan dia hop bunyi. Baik, anda nak tanya. La ilaha illallah itu sahabat sikit. Dan kita tahu kita kelebihan la ilaha daripada sahabat. Saya nak bakar sikit kalau ada riwayat itu. Gerak gitu. Sikit ya gerak. Dan saya nak bakar ada susu tempat ibadat dia dulu. Dia panggil Masjidul Baik. Tak pernah sahabat bila berzikir sampai letak musuh bunyi. Tak. Sampai bangun capek dia ditepuk kau itu nunggunya kau itu dalam video. Dia macam dia panggil dalam istilah dia panggil dia sudah berada dalam hal dia fana. Masalahnya sekali apa orang jamin syukur para sahabat tidak begitu. Apa cerita? Dan Nabi sendiri pun sebagai kita kata punca hidayah daripada Nabi Allah tidak begitu. Sahabat Nabi tak ada yang berzikir. Apa dia? Sahabat anak mati itu semua berzikir. Atau anak sedikit. Sahabat banyak. Dia ambil ilmu zikir daripada pos darah dia. Pos darah dia terlalu panjang. Kita tengok belum ambil kononnya ini jalan lintas untuk mendekat diri pada zikir. Bermula mau 13 tahun zikir. Masa tu anak pendekatan di sekolah sama. Kita beli itu mau kita kata mati. Itu langsung teladan. Tinggal mau tua tak kerja. Tu buat boleh jadi mana zikir. Zikir pun dia jadi mana saja.
Orang baca Quran tak mana, kita mesti mana tak mana. Pecah laju buku baca Quran gitu. Mana bingai sikit lah. Nabi kata kalau letih, dia berhenti. Tak ada nak mana baca Quran. Berhenti Nabi suruh kita. Nabi tak pernah memaksa diri. Tak ada. Dalam Islam tak ada. Sesiapa memaksa diri, Nabi kata muthalaka, mutanati, halakal mutan. Orang yang memaksa diri dalam ibadat sehingga menyusah diri dia akan binasa. Cara ibadat itu akan membinasa. Nabi sebut gitu. Jadi kena berhati-hati. Siapa mati saya ni? Dia mati itu 3 tahun dia terlibat dalam zikir ni. Maknanya umur 13, 14, umur 15 dia meninggal. Terjun. Dia jadi macam tak nak kawal. Jadi macam mana tak tahu. Kok dalam dia lalu jadi itu orang misal kat jalan sekali. Tak ada dalam isyarat bagi orang yang ikut dia. Tak ada dalam isyarat kalau dia di jalan raya. Itu kesan. Ada orang baca Quran. Jadi gitu. Orang amal zikir Nabi ajar dengan cara betul. Bukan sekadar amal. Cara amal yang betul. Tak ada seorang pun jadi gitu. Ini amal. Ada setengah bila berzikir, lepas berzikir, lama jadi mana. Jadi tak apa lagi di mana-mana. Ada juga pokoknya. Video pada di Indonesia. Dia panggil Syekh Wali begitu. Dia panggil. Bisa orang keburu. Dia mari masjid orang pakai akak dia letak atas mimbar. Pakai kain atas pada lutut. Baju tak pakai dia sahabat keburu. Kalau ni itulah wali macam tu. Kalau tempat kita tahu panggil orang kerja. Nak ayat ada tak? Bahaya. Nanti kita dah kerja. Sejunik tidak jadi begitu. Tapi ada orang jadi. Baik itu. Abu Ja'far berkata, sesiapa yang tidak menimbang perkataan, mana sesiapa yang tidak mengukur, menilai perkataan, perbuatan dan keadaan dia sesuai dengan Quran dan hadis, serta sama sekali tidak mencurigai lintasan fikiran. Mencurigai maksudnya setiap yang dia terlintas dalam fikiran dia memimpi ke terlintas, dia tidak akan ikut kecuali dia semok dasar pada Quran dan hadis. Setengah orang lintasan dia yang sebagai wahyu itu. Ada jumpa tak? Seorang perempuan dia tarikat Syekh Junid Al-Junid Muhammad Zaid Al-Junid mati zaman ni Ustaz Syekh yang jadi mufti wilayah Sekutu lagi. Jadi dia keluarga ada terlibat macam ni. Salah satu perempuan yang dianggap sebagai amirah dari kumpulan dia mimpi mana. Dia mimpi anak ikut ajaran dia macam mana dia mimpi dia. Tak kita pun tak pernah mimpi pun. Dia mimpi dia mari pagi. Kok dia mari kok laki kan? Suami dia mari. Mari pujuk anak supaya anak ikut ajaran dia. Dia nak latih anak jadi amir. Isteri dia tu amirah. Nak latih anak jadi amir. Anak kata boleh. Kena beri gaji 8,000 sebulan itu boleh. Anak 9,000 masuk kalau dah tidak bagi dulu lah. Apa bagaimana? Nak ayat tidak mimpi dia. Siapa dia mari menghadap mimpi. Makna pada pandang dia mimpi dia akan melintasan dia oleh kerana dia orang khawas. Orang yang sudah naik dekat tinggi mimpi dia itu ada petunjuk daripada Tuhan. Dia anggap begitu. Ini sedangkan kita sebarang lintasan dalam hati, lintasan dalam pemikiran. Kena semok tak boleh ikut semua. Kena semok tu. Mimpi terlintas itu bukan menjadi landasan untuk kebenaran kita. Sebab itulah Abu Ja'far kata kita kena curiga. Kalau terlintas ni daripada syaitan. Sebab hak terlintas dalam minda kita, mimpi ni dia dulu. Nabi pun sebut. Dia panggil mulih. Yang memberi ilham kepada kita ni ada daripada syaitan, ada daripada malaikat. Nabi sebut dalam hadis yang sama. Kalau lintasan itu kita ukur lintasan itu salah dengan Quran hadis terlintas. Maknanya itu lintasan daripada syaitan. Kalau lintasan sesuatu yang kita kata ilham lah masuk daripada perkara itu tak salah dengan Quran hadis. Itu lintasan daripada malaikat. Nabi sebut gitu. Jadi kita nak ukur tu nak ukur hak ni lintasan malaikat, lintasan syaitan, ukur dia Quran. Tak lihat. Kalau kita ambil ukuran lain susah. Sebab Nabi tak jamin lagi. Nabi tak pernah jamin pun siapa dia ikut keluarga dia jadi selamat. Nabi tak jamin. Nabi kata siapa dia ikut Quran dan hadis dan ikut sahabat, termasuk keluarga dia adalah sahabat, akan selamat. Jadi kena berhati-hati. Baik, lagi kata Abu Ja'far. Oleh kerana itu jangan kamu cantumkan Oleh kerana itu jangan kamu cantumkan orang tersebut ke dalam daftar sebagai tokoh agama. Mana orang-orang yang hidup dia, kondisi hidup dia bercakap dengan sunnah, kamu tidak boleh senaraikan sebagai tokoh agama. Tak boleh. Kata Abu Ja'far. Dan kalau dia bicara dengan agama,
Apa maksud? Maknanya kita, istilah kita di atas dasar iman. Karena Nabi ikutkannya, jelas Nabi ikutkannya. Kita kena ikutkannya. Walaupun tu guru kita metu janji, tadi kena ikut. Nabi tadi. Jadi mana guru kita ikut? Guru masalah tu. Guru ada masalah. Dan alhamdulillah Nabi metu walikkannya. Kita ikut Nabi. Bagi sahabat Nabi, dia kata kalau kita tak faham apa Nabi buat, tapi jelas Nabi buat, kena ikut, tak faham. Sebab hak Tuhan Nabi, bila hak Nabi daripada Allah. Banyaklah kita sebut asal pernyataan sahabat Allah. Baik. Kata penulis itu Ibnul Jauzi. Dia kata bila mana semua pernyataan ini telah ditetapkan bersumber daripada perkataan Syekh Tausufi, sejumlah kekeliruan justru dinukilkan atau berasal dari beberapa syekh lain kerana jauhnya mereka dari ini. Jika pernyataan tersebut memang benar bersumber daripada syekh-syekh sufi, maka dia tetap mesti dibantah terhadap mereka, sebab kebenaran tidak mengenal siapa. Kebenaran boleh ada pada sesiapa, dan kadang-kadang kesesatan boleh ada pada siapa. Allah tidak buat manusia betul supaya Nabi lah. Nabi memang betul lah, orang lain. Tetapi jika pernyataan tersebut bukan bersumber daripada mereka yang ulama-ulama sufi, maka kami perlu mengingat ke manusia daripada pernyataan dan pemahaman seperti itu. Ya, dari siapa dia mengambil semua? Maksudnya bila mudah kan? Dia ni bahasa Indonesia, maksudnya begini. Pertama sekali, kalau saya sebut di kata Ibnul Jauzi, kalaulah perkataan-perkataan argument yang kita katakan dia tidak salah, mana orang itu pada dunia tak kata begini, ulama-ulama sufi tak kata begini, ada orang itu, maka tak boleh kita abaikanlah itu. Cuma setiap orang yang begini pandangnya dan anggap dia, maka dia salah, tak dia salah. Maka kalau dunia tidak kata makna ada orang fitnah dalam apa. Ulama kita sebut sebab ada dalam kenyataan anak-anak murid dia kata Syekh Dunia kata ada dalam buku semua. Katakanlah tak betul, tak boleh abaikan itu. Tetapi pernyataan ini memang menjadi amalan sesetengah orang, khususnya buku. Mana-mana tak betul tetap. Cuma tak salah kata juga, tak salah kata lah. Mungkin orang lain tak tahulah sumber daripada mana. Itu satu. Mana tetap tak betul. Amalan ini kenyataan tetap tak. Yang kedua, baik, katakanlah betul mari daripada mereka yang orang warak kata itu. Kita kena tanya, dia ambil mana sumber dia boleh bercakap? Mana dia ambil sumber? Skop mana pun umat Islam yang akan sesat selagi dia ukur dia adalah Quran dan hadis, dan juga cara hidup sahabat. Bagaimana sahabat itu? Imam Syafi'i kata, aku kalau tak faham hadis, aku kena tengok bagaimana sahabat amal hadis. Sebab sahabat dijamin betul oleh Quran dan hadis. Sahabat itu sekali. Baik, anda sebut salah sebagai peringatan daripada kita. Jadi dia isu apa ni, kita kata ulama sufi. Memang ramai yang tidak belajar agama kita. Memang sudah dibukti ke ulama sebab banyak sangat maklumat dia sebut tu hari-hari mau tu. Kadang-kadang dia bercakap tanpa ada rasa takut, sedangkan perkara itu tidak ada. Banyak kan ni ada dia buat jual tidak ada para ulama. Nama kita ni Lum'atul Aurat. Rupanya Lum'atul Aurat tu himpunan sikit-sikit selawat-selawat yang kononnya diamalkan oleh ni Syekh Ali Kutai. Tahu Ali Kutai? Tuan Ali. Dan anda tak tahu betul tidak? Dalam buku tersebut, dalam mukadimah, inilah amalan Tahu Ali Kutai. Dia sebagai wali Allah dan dia jadi wali, inilah amalan dia. Dibukukan dua kepada para. Kamu lihat ada dengan ini tak apa kuliah. Antara dia satu selawat, anak tak pernah dengar selawat. Memang tak ada bahasa, tidak bahasa zaman. Dia kata sekali baca selawat boleh 100,000, seperti 100,000 mengejar haji. Sekali dia amal selawat ni seperti pahala mengerjakan 100,000 haji. Apa contoh ekor amal? Memang ada orang amal pakat beli juga. Jadi anak tahu kitab tu ada sebab orang amal dua ayatnya. Dia amal, tapi dia mikir banyak terlebih pada Lailatul Qadar. Dia pun tunjukkan apa tu. Oh, dia tak mari sini tak ada. Tak nak mari sini dia. Tak apa, bagus. Anak kita cuba kan, dia tunjukkan bukan di mana. Kita tengok lafaz lawak tu. Oh, memang dia pernah. Tak berat lagi, no? Fadilah.
Ada pula kata siapa dia baca subhanallah 100 kali super 1000 kali haji. Ada juga. Sekali 100 kali kata subhanallah boleh pahala seperti 1000 kali haji. Oh, pahala tak pun. Pahala tak saya. Dia kita nak kecek itu kena ya misalnya pada kita kalau kita nak rengah masuk. Jadi mengikut riwayat sahih Nabi kata ini. Nabi sebut gitu. Bapa tak berani nak sebut gitu. Bapa tak berani nak sebut. Mana dia tak yakin atau mana tak yakin tak disebut dalam agama kita. Maknanya agama tak yakin tak disebut haram. Kena pastikan. Sebab berdusta atas nama Nabi tak suruh berdusta atas nama Allah. Bila kita sebut amal agama fadilah amal dan Nabi SAW dia boleh buat. Udah lagi tak mana benar lagi lah, mana benar. Hak lebih canggih lagi, patah ada lagi. Selawat lagi. Sekali baca. Kalau baca sekali boleh pilih sehari. Tapi kalau sehari apa ni, kalau baca 100 kali kelebihan itu. Kalau baca 300 kali dalam sehari kelebihan itu. Siapa kelebihan dia? Boleh pahala sehingga kalau orang hidup beramal boleh tahu tak kenapa. Oh, pahala dia boleh. Anak Rasulullah misalnya kena berhati-hati. Buku tadi dua ada berapa? Ini belum akul awal. Lam akul awal. Tanya dia tu pakai cashier dia tanya lama tahu ke dia bahawa belakang dia. Buku tu kecil. Kecil apa tu sedikit ni dia tak sampai 100 suat. Sehati. Ada juga disebut ni daripada hadis Nabi. Tapi yang mana hadis tak ayat tunjukkan mana. Dia gini yang dalam agama kita ni, standard agama kita, hebatnya agama kita ni, ulama buat kaedah. Mana-mana amalan yang ringkas sahaja cara pengamalan tiba-tiba boleh pahala luar biasa melebihi Lailatul Qadar. Cara tu hadis maudhu. Tu kaedah. Kaedah. Begitu juga ancaman. Kalau misalnya contoh dulu pernah saya baca, anda pernah tengok beberapa tahun tu saya baca. Apa kena dengan fadilah setiap malam tarawih ni ada. Sehingga malam ke-17 boleh pahala para nabi lah. Siapa patut ada pula siapa dia tinggal semaya asal. Patut tak qada. Dosa dia seperti berzina dengan ibu, nengung kita baca. Yang mari mana tu? Pelik semua. Padahal Nabi sebut, tak tidak sebut gitu. Tak kait dengan berzina dengan ibu pun. Ni benda-benda kita kena berhati-hati. Jadi pokok ni banyak benar dalam kitab dia. Sebab anda baca kitab dia. Anda susah contoh. Kena pernah di Imam Ghazali nak ayat contoh. Imam Ghazali hebat sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan orang kagum dengan perkembangan ilmu dia. Daripada muda sampai tua dia berumur Imam Ghazali. Sebab dia orang panggil salah-salah orang dia belajar sepanjang hayat. Mana kekurangan dia mereka awal dia tampung dengan kelebihan dia mereka. Semua orang aktif. Cuma dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut. Ni hak tak sebut siapa dia tokoh dari mazhab Syafi'i juga Hafiz Ibn Hajar Syarah Bukhari. Dia kata Imam Ghazali ada sebut dalam kitab Ihya fadilah potong berat daripada jari ni kemudian pindah ke jari ni dengan kaifiat yang khusus. Daripada jari ke jari yang seterusnya. Kata Hafiz Ibn Hajar dia kata kita tak diterima. Sebab apa? Sebab tidak ada satu hadis pun Nabi sebut potong kuku ni mengikut tertib daripada jari ni kemudian ke jari, tidak ada. Satu hari tak. Jadi hal Imam Ghazali sebut itulah daripada pihak sendiri dan itu tidak masuk dalam ajaran hak Nabi ajar. Hak Nabi ajar ke mana? Kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, hak Nabi ajar ni tangan kanan. Bukan jari. Apa begitu? Isteri Nabi sebut bila Nabi potong kuku dia bermula dengan tangan kanan. Sesaat ni baru dia pergi ke tangan kiri. Dia bukan jari. Mana kalau kita potong kuku jari mana asal tangan kanan tercapai maksud sunnah. Kecuali kita kata kali Imam Ghazali boleh bawa dalil. Nabi kata mula dengan jari kelingking pada jari akna dalil. Dalam agama Islam dia enggak dia kena dalil. Kalau kita nak sabit sunnah kena dalil. Sebab itulah Islam dia kekal original sampai ke kiamat. Tak akan berubah sebab apa? Sebab standard dia tu tinggi. Yang terakhir, anda sebut yang terakhir ni. Sebab anda adalah sebab yang terakhir. Adapun kalangan lain yang menyerupai kelompok sufi dan tidak termasuk bahagian daripada mereka. Kalangan-kalangan seperti ini memiliki banyak sekali kekeliruan. Berikut akan kami sampaikan beberapa kekeliruan atas mereka seperti yang kami telah dengar. Dengar ni kita di media kalau tengok hak Arab seperti mana yang kami ketahui. Kami tahu. Maknanya kata Ibnu Jauzi
paparan selepas ini dia sebut beberapa contoh yang menyerupai kelompok sufi. Dia kata dia ini tidak kelompok sufi, tapi cara hidup serupa dengan kelompok sufi. Dan ajaran mereka ini banyak sekali kekeliruan. Jadi kita ukur kekeliruan itu sebab tak serupa dengan Nabi. Itu ukuran dia akan kisah. Dia akan sebut, kita bincang minggu hadapan. InsyaAllah kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lupa oleh hadha wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.